Saya nak perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Nurfatin Nadira binti Jahaya. Nombor KBJ saya KBJ 2008-10426. Saya daripada Seksyen 7 dan saya juga daripada Kolej Politek Mara Kota Baru. Okey, dekat sini saya nak bentangkan saya punya buku scrap. Okey, ini daripada subjek Seni, Kreativiti dan Estetika Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey, dekat bawah ni saya ada tulis nama saya, nombor ID dan nombor IC. Okey, depan ni saya buat sendiri. Okey, saya potong satu persatu dan saya lekat. Okey, yang ni pun saya buat sendiri juga. Okey, seterusnya saya akan selak halaman yang pertama. Okey, depan ni nampak tak? Okey, depan ni saya ada buat penghargaan untuk saya punya lecturer. Okey, saya harap dibacalah penghargaan saya ni. Okey, depan ni pula saya ada buat, saya tulis capan. Okey, apa yang seni yang lecturer saya suruh buat pada awalnya, pada minggu pertama saya buat capan. Okey, dekat bawah ni saya ada tulis apa tu capan. Okey, dekat sini dia ada tulis capan ialah teknik mengecap dan dengan bahan alam atau semula jadi yang mempunyai jalinan tertentu. Okey, seterusnya. Okey, ini saya punya seni yang saya buat pada minggu pertama. Okey, yang untuk bunga ros ni saya guna batang sayur. Yang untuk tepi-tepi ni pun sama, saya guna batang sayur juga. Okey, yang hijau-hijau ni saya guna daun. Dan untuk jadikan anggur ni pula saya buat menggunakan butang. Okey, jadi inilah hasil saya untuk minggu yang pertama. Okey, seterusnya ialah collage. Okey, saya buat collage sama dengan yang tadi juga. Saya huraikan dan saya buat apa itu collage untuk orang yang tak tahu apa itu collage. Dekat sini saya dah tulis dan bolehlah baca. Okey, dekat sini tulis collage adalah salah satu teknik tertua yang menggunakan teknik tampalan untuk menghasilkan pelbagai karya lukisan, gambar atau rekaan. Okey, collage ni saya buat untuk minggu yang kedua. Saya buat buah anggur. Okey, nampak tak? Dia macam tak nampak sangat yang saya buat collage. Okey, nampak? Sebab saya buat kecil-kecil sebab lecturer saya dia nak yang kecil-kecil, dia tak nak yang besar-besar dia kata. Okey, so saya dah buat. Okey, yang ni saya buat guna mata pen. Saya buat satu-satu dan tepi-tepi ni pula saya buat ikut marker pen. Okey, jadi terhasillah saya punya collage anggur. Okey, seterusnya saya buat untuk minggu yang ketiga adalah anyaman. Ya. Okey, dekat sini juga saya ada buat maksud anyaman. Okey, maksud anyaman pula merupakan seni yang mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Melayu. Menganyam bermaksud proses menjaringkan atau menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Okey, biasa kan dengar orang anyam tikar. Okey, jadi selalunya orang anyam tikar. Jadi saya buat anyam untuk kertas. Okey, inilah hasil kerja seni saya. Saya buat menggunakan kertas warna yang berwarna merah dan berwarna pink. Okey, nampak tak? Inilah hasil kerja saya. Okey, seterusnya pula origami. Okey, ini origami. Okey, untuk kalau yang nak tahu ni, saya buat tulisan ni daripada kertas yang bling-bling macam ni. Okey, dan saya print huruf dan saya potong balik. Saya lekat dekat saya punya kertas bling-bling ni dan saya potong, saya lekat pula dekat sini. Macam tu. Okey,
dekat bawah ni pula saya ada maksud origami. Okey, maksud origami dekat sini ialah satu teknik lipatan sama ada dengan menggunakan kain ataupun kertas. Okey. Origami ni untuk kanak-kanak senang. Okey, senang juga. Tapi kita kena bimbing mereka lah nak buat origami ni. Sebab kalau suruh dia orang buat macam tu je, tak tahu pula nak buat nanti. Jadi saya buat origami. Saya buat 4 jenis origami. Okey. Yang pertama saya buat origami dinosaur. Okey, nampak tak? Okey, ni kaki dia, kepala dia, dia punya ekor lah ni. Ni origami dia. Nampak tak? Okey. Yang ujung ni pula saya buat baju. Senang je yang ni. Ni senang sangat-sangat. Mudah untuk kanak-kanak buat juga. Okey. Ni saya buat spek mata. Cermin mata. Okey. Nampak hipster sikit macam tu. Okey. Yang ni pula saya buat serigala. Serigala. Okey. Nampak? Ni mata dia. Dia punya misai ni hidung dia. Ni dia punya telinga tu lah. Okey. Seterusnya saya buat blotters. Okey. Mungkin ramai yang tak tahu apa tu blotters. Nanti sekejap lagi saya akan tunjuk apa itu blotters. Okey, nampak? Ini blotters. Okey, dekat bawah ni saya buat maksud blotters. Blotters ni adalah kertas tanpa gam yang mempunyai maksud menyerap cat segar. Okey. Nanti saya akan bagi tahu cara macam mana nak buat blotters ni. Sebab ada juga setengah yang tak tahu. Okey, pada awalnya pun saya tak tahu. Lepas pensyarah saya ajar, saya dah tahu dah apa itu maksud blotters. Okey. Ini blotters. Nampak tak? Dia ada macam campuran warna. Nampak tak? Okey, sebenarnya senang je buat blotters ni. Pejam mata pun boleh buat. Okey. Untuk yang pandai untuk menggabungkan warna menjadi warna lagi cantik, mesti akan lagi cantik daripada yang saya buat ni. Okey, dengan tu cara buat blotters ni, mula-mula kita lipat kita punya kertas ni dua macam ni. Lepas tu dia macam ada garis, nampak tu, kita letak, kita korek sikit. Janganlah terlalu cair, jangan terlalu pekat, sebab nanti dia nak gosok-gosok tu dia jadi macam susah nak kembang. Macam tu, dia susah nak campur. Mungkin kalau macam pekat lah. Kalau cair takut kertas ni cepat koyak. Okey. Jadi lepas dah ni, mula-mula saya letak warna pink ni. Saya ambil saya punya colour air tu, saya letak pula warna merah, saya letak pula warna biru, saya letak pula biru muda, dan saya letak warna oranye dan kuning. Okey, selepas tu saya tutup kertas saya macam ni. Lepas tu saya gosok sampailah lagi panjang, lagi cantik. Dah gosok, buka, dia dah jadi macam ni. Okey, itu saja, senang je buat blotters ni. Okey, seterusnya saya tajuk seni yang saya buat ialah batik. Okey, sama juga macam yang sebelum-sebelum ni, saya buat maksud apa itu batik. Ada mungkin semua orang tahulah kot kan, batik tu macam mana. Okey, maksud batik adalah merupakan salah satu craft tradisional. Okey, batik ni adalah craft tradisional yang unik dan terkenal di Asia atau gugusan Kepulauan Melayu. Okey, sebenarnya dia lagi cantik guna colour air, tapi yang ni saya guna colour pensel je buat batik. Okey. Depa dah nak tengok saya punya batik yang tak seberapa ni, tapi boleh lah bagi saya, okey lah, sebab saya tak terlalu kreatif mana, tapi boleh lah untuk buat ni. Okey, so ini adalah batik saya. Saya buat tema bunga untuk batik ni. Okey, nampak? Saya buat campuran warna untuk bunga ni. Warna tengah-tengah dia saya buat warna kuning. Yang ni saya campur warna oranye dan merah. Okey, seterusnya saya pula campur yang warna ni. Saya buat warna ni
warna purple cair ni dan warna purple gelap. Purple cair pula saya bubur, lepas tu ada biru muda. Jadi jadilah saya punya batik. Sebab saya tak guna colour air. Sebab saya kalau saya buat campur-campur macam ni guna colour air, nanti saya risau tak jadi batik, jadi benda lain. Jadi saya ambil keputusan untuk buat guna colour pensel. Okay, dah nak habis dah. Okay, yang ni pula adalah percikan. Okay, percikan ni senang je juga. Tapi dia nak buat percikan ni, dia kena pandai untuk tidak cairkan sangat air, colour tu tidak terlalu pekat. Sebab kalau macam pekat, dia susah nak renjis. Selalunya orang akan guna guna berus gigi. Berus gigi lah paling senang. Ataupun boleh guna berus-berus yang ada yang bulu-bulu tu. Boleh just percik macam tu je, dah jadi percikan. Okey, maksud percikan adalah titik-titik air atau warna yang berserak-serak ke sana ke sini setelah air atau warna itu terhempas ke suatu permukaan. Okey, saya akan tunjuk percikan yang saya buat. Okey, ini adalah percikan yang saya buat. Okey, saya buat warna biru terang, warna hitam dan warna kuning. Okey, saya buat bentuk-bentuk. Okey, yang ni saya buat bentuk bintang, yang ni saya buat bentuk tiga segi, dan ni saya buat bentuk bulat. Dan ini pula saya buat bentuk peta. Okey, cara dia buat dia pula, kalau nak nampak macam kita punya yang kita tadi tu, saya ambil kertas dan saya potong, saya letak dan saya letak gam sikit, jangan letak banyak-banyak, nanti dia susah nak tertanggal dan boleh koyak kita punya kertas tu, jadi macam tak lawa. Okey, dan saya dah letak ni, saya percik dah guna yang tadi saya cakap, berus gigi ataupun berus-berus yang ada, apa-apa je lah, jadi boleh percik tu jadi macam halus macam ni. Nampak tak? Dia jadi macam tu. Okay, so bila dah selesai je percik-percik tu, buka lah kita punya kertas yang kita lekat tadi. Jadi bila dah buka tu, dia jadilah macam ni. Jadi nampak bentuk-bentuk percikan. Inilah yang dinamakan percikan. Okay, seterusnya topeng. Ini tajuk topeng. Okay, ya. Okay, topeng. Ramai yang tahu, saya rasa ramai yang tahu apa itu topeng. Okay. Tapi ni saya buat topeng yang simple dan mudah untuk kanak-kanak buat juga. Okay, maksud topeng adalah merupakan hiasan rekaan yang digunakan untuk menutup bahagian anggota manusia untuk menyampaikan mesej melalui lakonan. Jadi, topeng yang saya buat ni ataupun yang orang lain buat, dia boleh buat topeng macam-macam topeng haiwan boleh, bentuk bunga boleh, macam-macam boleh buat. Jadi ini adalah hasil topeng yang saya buat. Saya buat bentuk bear. Okey, nampak senang je buat dia. Saya mula-mula saya potong bulat. Lepas tu saya lukis dulu. Dan saya lukis bulat juga. Nanti dah siap semua, saya dah colour semua. Saya potong yang untuk mata dia, yang nampak lopong ni. Yang lopong ni adalah untuk mata kita lah. Yang lubang-lubang ni bulat, nanti kita boleh letak tali dan sangkut dekat telinga ataupun sangkut kat belakang ni. Okay, saya ambil gambar blend ni sebab dia rasa macam comel dan watak dia pun senang je. Kanak-kanak boleh guna topeng ni untuk buat lakonan ataupun aktiviti yang dilakukan di dalam kelas. Okey, seterusnya yang terakhir belum, ada lagi satu lagi. Okey, yang ni kedua sebelum akhir. Okey, tiupan. Okey,
Ke bawah ni ada maksud tiupan. Okey, maksud tiupan adalah dia amat mudah dipelajari. Senang untuk murid-murid kanak-kanak buat. Okey. Dia boleh menarik perhatian kanak-kanak. Okey, untuk untuk buat hasil seni tiupan ni, dia hanya menggunakan straw. Jangan cari yang straw yang terlalu buat yang terlalu besar. Terlalu besar. Yang macam mana nak cakap straw yang orang minum untuk air boba tu. Yang itulah yang saya katakan tadi, jangan terlalu besar. Okey. Jadi nak buat hasil seni ni, kejap lagi saya bagi tahu. Okey. Yang ni adalah hasil seni saya. Sebenarnya saya nak buat pokok, tapi dia macam tak jadi pokok. Bila dah tiup tu jadi macam lari kan. Okey, jadi saya buat ranting pokok, dan ni adalah daun-daun dia. Okey, untuk buat tiupan ni, air tu jangan terlalu pekat. Kalau air tu jangan terlalu pekat, sebab kalau dia pekat dia susah nak tiup dan susah nak pergi. Okey, macam tu. Okey, seterusnya awak ambil kadar air tu dan titikkan di atas kertas, dan ambil straw, tiup lah, lagi panjang lagi cantik. Okey, lagi dia pergi jauh lagilah cantik. Serius saya cakap, mudah sangat nak buat. Okey, yang seterusnya adalah resis yang terakhir. Okey, dekat sini ada penjelasan tentang resis. Okey, resis adalah aktiviti dalam kegiatan menggambarkan dan menggunakan warna-warna basah dan contengan lilin. Okey, mesti macam terfikir macam mana lilin dan kertas dengan color air tu. Okey, jadi saya akan terangkan serba sedikit macam mana yang saya buat. Okey, yang ini adalah hasil kerja seni saya untuk resis. Okey, saya buat teknik batik, sebab pensyarah saya nak yang batik, jadi senanglah. Okey, ini hasil saya. Okey, cara saya buat resis ni adalah saya ambil, saya mula-mula saya lukis dulu. Saya dah lukis-lukis, saya tekap dengan lilin, saya gosok ikut apa yang saya lukis tadi tu. Nampak tak? Yang tu. Kemudian saya ambil color air dan saya color macam biasa, cuma kalau dia kena tepat yang ada lilin tu, dia tak akan melekat pun. Cuma dia akan melekat sikit-sikit lah, macam yang ada tepi-tepi ni. Dia akan melekat sikit-sikit. Jadi cara buat dia senang sangat-sangat dan mudah juga. Okey, di sini habislah sudah saya punya penghasilan seni dalam subjek seni kreativiti dan estetika dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, semoga awak semua enjoy dan suka untuk melihat video seni saya ini. Okey, terima kasih. Bye-bye.